Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan majlis kuliah ilmu kita pada malam ini dengan membaca umur kitab. Mudah-mudahan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid yang paling kasih beserta ahli puasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah telah memilih kita untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini untuk menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Kemudian kita isi dengan kuliah ataupun tazkirah ilmu. Kemudian nanti kita akan solat fardu isya berjemaah. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah telah memilih kita di antara ramai-ramai umat Islam yang lain. Allah telah memilih kita pada malam ini. Hidayah itu milik Allah dan Allah akan memberikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah pilih kita pada malam ini tuan-tuan. Jadi di saat ramai orang pada waktu ini mungkin tengah berada di luar daripada kawasan, mungkin berada di jalanan, mungkin ada di antara kita orang paling kasih ni, mungkin ada yang pergi bandar, mungkin yang ada pergi BB Mall. Tapi pada malam ini Allah memilih kita tuan-tuan. Tapi jangan risau, yang tak datang boleh tengok YouTube. Masjid ada YouTube sendiri. Kadang-kadang tengok tapi yang menyedihkan tu view-nya tak berapa ramai. Minta dipromotkan lah kan. Kadang-kadang tengok, tak ramai yang tengok aku punya video. Ada juga. Tapi tak apa tuan-tuan, mudah-mudahan usaha ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kita sambung tentang tajuk kita pada kuliah yang lalu, iaitu perjalanan manusia menuju ke alam akhirat. Kita telah pun melihat tentang alam roh. Alam yang pertama iaitu alam roh, yang kita telah pun lalui. Kemudian kita juga telah melalui alam rahim.
Dan sekarang ini kita berada di alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Alam yang mana kita sedang lalui ketika ini adalah merupakan alam yang ketiga dalam perjalanan kita menuju ke alam akhirat. Dah berapa puluh tahun kita hidup di dunia ini, kita muhasabah diri kita. Kita lihat kembali tentang amalan-amalan kita, adakah seberapa banyak ataupun dengan umur kita di dunia ini, adakah amalan kita ini, amalan-amalan soleh yang kita buat ini adalah banyak ataupun masih lagi kurang. Dan kita akan teruskan tuan-tuan, pada malam ini kita membicarakan tentang alam yang kita akan lalui. Tidak berapa lama lagi di antara kita ini ada yang mungkin akan melalui alam ini esok. Mungkin ada di antara kita yang akan melalui alam yang akan datang ni hari lusa. Mungkin minggu depan, mungkin tahun depan dan sebagainya. Itu bergantung kepada seberapa banyak umur yang Allah berikan kepada kita. Iaitu berkenaan dengan alam barzakh. Alam barzakh, alam yang kita akan tempuhi selepas daripada alam dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat alam barzakh ini adalah satu alam yang lebih panjang daripada alam dunia. Perjalanan di alam barzakh yang kita akan lalui, perjalanannya lebih panjang berbanding dengan alam dunia yang kita sedang hidup sekarang ini. Alam dunia mungkin boleh jadi kita hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Paling pun banyak sekali pun mungkinlah 90 tahun lebih ataupun 100 tahun. Itu pun yang terpilih. Tak semua kita boleh sampai umur 90 tahun. Tak semua di antara kita yang boleh sampai umur 80 tahun. Kalau sampai itu tuan-tuan, bermaksud Allah memberikan kita umur yang panjang. Kalau umur yang panjang ni pun tuan-tuan, kita nak kena hati-hati. Kalau umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan, maka tak guna juga kita hidup dalam usia 80-90 tahun, tetapi amal ibadah kita tak banyak. Jadi banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang alam barzakh. Tetapi ramai di antara kita, setelah banyak peringatan yang diberikan oleh Allah dan juga Rasul, ramai lagi di antara kita yang lebih mementingkan alam dunia berbanding dengan alam barzakh. Kita masih lagi hidup dalam keadaan yang kita bersukaria, bersenang lenang di dunia ini. Kita mengejarkan dunia lebih daripada kita mengejarkan akhirat. Sepatutnya sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena melebihkan kehidupan di akhirat, memikirkan kehidupan kita di akhirat berbanding dengan kehidupan kita di dunia. Oleh sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar, alam barzakh ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan, sama ada apabila kita masuk ke alam barzakh ini nanti, kita akan diberikan nikmat oleh Allah ataupun kita akan diberikan azab oleh Allah. Dalam alam barzakh ini ada dua sahaja, iaitu siksaan ataupun azab ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah. Pilihan ini bergantung kepada diri kita sendiri semasa kita hidup di dunia. Amalan-amalan kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada orang yang meninggal dunia, kalau ada orang yang meninggal dunia, biasa tuan imam akan bacalah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Dalam doa tuan imam dia baca kan.
Kalau lelaki qabrahu, kalau perempuan qabraha. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dalam doa yang Tuan Imam baca ketika mana ada orang yang meninggal dunia, Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikan kubur si mati ini rawdatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu, dan jangan jadikan kubur si mati ini hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur si mati ini lubang daripada lubang-lubang api neraka. Wa'iyazbillah. Sebab itu tuan-tuan, imam berdoa supaya dijadikan kubur si mati ini nanti yang akan dipergi selepas ini taman daripada taman syurga. Kalau kita hidup di dalam taman daripada taman-taman syurga, kita akan merasai nikmatnya. Kalau kubur kita itu dijadikan hufratan min hufarin niran, dijadikan daripada lubang api neraka, maka siksaanlah kita di dalam kubur, azab di dalam kubur ni tuan-tuan. Adakah di alam kubur ini ada taman syurga, ada lubang-lubang daripada lubang api neraka? Adakah kehidupan di alam barzakh ini tuan-tuan? Ya. Di alam barzakh ini ada kehidupan, sama ada kenikmatan atau azab yang akan diberikan oleh Allah. Ini kehidupan di alam barzakh. Kemudian, adakah orang-orang yang masuk ke alam barzakh ini terus diseksa sampai bila-bila? Kalau kita ini masuk ke dalam kubur, ditempatkan daripada taman-taman syurga, maka kita akan merasai nikmatnya sehinggalah ke hari kiamat. Tetapi kalau kubur kita ini dijadikan lubang daripada lubang-lubang api neraka, kita akan terus diseksa sehinggalah ke hari kiamat. Berapa panjang, berapa lama, Allahu a'lam. Selagi mana belum tibanya hari kiamat, selagi itulah kita akan terus diseksa. Selagi mana belum tibanya hari kiamat, selagi itulah kita akan dapat kenikmatan-kenikmatan. Itu semua bergantung kepada amal ibadah yang kita kerjakan semasa kita hidup di dunia. Kemudian di alam barzakh ini juga tuan-tuan, sama ada kenikmatan ataupun siksaan, ia bukan memandang kepada siapa kita ketika mana kita berada di dunia. Sama ada kita ni sultan, sama ada kita ni anak raja, sama ada kita ni Perdana Menteri, sama ada kita ni orang-orang ketua kampung dan sebagainya, orang yang mempunyai jawatan. Apabila masuk sahaja ke alam barzakh, pangkat itu semua tak diambil kira. Malaikat mungkar dan nakir itu menyoal semua sekali di dalam alam barzakh. Di alam kubur, semua soalan itu sama. Bukan dia anak raja, soalan dia mudah. Sebab dekat dunia dia Perdana Menteri, bagi dia soalan yang mudah sikit. Tak ada tuan-tuan. Semua soalan yang akan diberikan oleh malaikat mungkar dan nakir, semua soalan itu adalah sama. Dan jawapannya juga adalah sama. Tetapi bukan kita yang menjawab, tetapi amal ibadah kita, kaki tangan kita yang akan menjawab. Ketika itu mana mulut kita ini akan ditutup, dan semua yang menjawab ini akan menjadi saksi. Jadi tuan-tuan, malam ini kita dengar tentang alam barzakh. Saya sampaikan kepada tuan-tuan tentang alam barzakh. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kalau esok kita mati ataupun minggu depan kita mati, sekurang-kurangnya kita ada sedikit pengetahuan tentang alam barzakh. Yang saya nak ceritakan ini tuan-tuan, bukannya untuk apa, tetapi untuk persediaan kita.
Boleh jadi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita meninggal dunia. Jadi sekurang-kurangnya adalah sedikit persediaan kita untuk menghadapi alam barzakh. Sesuai dengan cuaca kita hari ini, tuan-tuan. Cuaca kita hari ini sejuk je. Jadi bila kita cerita tentang alam barzakh ini, mudah-mudahan dapat meresap dalam jiwa kita dan kita dapat meningkatkan amalan kita, insya-Allah. Antara persiapan yang kita boleh buat, tuan-tuan, untuk menghadapi alam barzakh ini seperti mana yang digariskan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah kata, antara persiapan untuk kita menghadapi alam barzakh ini adalah memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa dia, tuan-tuan? Ini saya baca doa dia. Mudah-mudahan kita dapat amalkan sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung daripada azab api neraka. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wa mamat, dan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan daripada fitnah masihid dajjal. Doa ini, tuan-tuan, bila kita boleh baca? Rasulullah suruh kita baca doa ini setiap kali selepas kita membaca tahiyat akhir. Selepas kita baca tahiyat akhir, wa ma sallaina macam mana tu doa tahiyat akhir? Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum kita beri salam, bacalah doa ini, tuan-tuan. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. 5 waktu kita solat sehari, bermaksud 5 kalilah kita membaca doa ini. Doa ini memohon kepada Allah supaya dilindungi kita daripada azab neraka Jahannam, dilindungi kita daripada azab kubur, dilindungi diri kita ini daripada fitnah ketika mana kehidupan di dunia dan juga kematian kita, dan juga fitnah daripada Masih Dajjal. Cerita tentang Dajjal ni ada, tuan-tuan. Tapi cerita tentang Dajjal ni cerita yang panjang. Malam ini kita nak tengok cerita tentang alam barzakh sahaja. Tentang Dajjal tu cerita lain. Cerita lain. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kenapa Nabi baca sebelum memberi salam? Tahiyat akhir itu, fil alamin innaka hamidun majid. Nabi baca doa ini, kemudian barulah Nabi memberi salam. Kerana ketika itu adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Sebelum kita beri salam ni, ketika mana kita solat, sebelum kita beri salam adalah waktu yang di antara waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah. InsyaAllah doa ini akan terus diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan baca, tuan-tuan. Kalau nak nanti saya boleh bacakan, boleh kongsikan, insyaAllah. Kemudian manusia yang beruntung adalah manusia yang banyak mengingati kematian. Apabila kita hidup dekat dunia ini, tuan-tuan, perbanyakkanlah kita mengingati kematian. Janganlah kita sibuk nak mengumpulkan berapa banyak harta, seberapa besar rumah yang kita nak. Maka kita kena selalu mengingati kematian. Bila orang yang sentiasa mengingati akan kematian, orang yang sentiasa mengingati kematian ini, kalau dia baring, dia nak tidur malam ni, dia baring atas tilam, sedapnya tidur ni.
Kalau dia terfikir tentang kematian, tuan-tuan, dia akan tak jadi tidur. Dia akan bangun, dia akan memperbanyakkan ibadah. Erti kata, tuan-tuan, bukannya nak kata tak boleh tidur. Tidur ni satu fitrah kita, manusia memang kita kena tidur. Tetapi bila orang yang banyak memikirkan tentang kematian, mereka akan beranggapan seolah-olah tidur ini tak sempat. Tak sempat nak tidur. Hanya nak fikirkan tentang berapa banyak amalan-amalan yang boleh kita buat untuk kita menghadapi alam barzakh. Sebab itu, tuan-tuan, ayat yang biasa kita dengar, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Setiap yang bernyawa, bukan sahaja manusia, tetapi haiwan, jin, yang bernyawa semuanya akan merasai mati. Dan ada sambungannya, ala inna lil mauti lasakarat, peringatan daripada Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala, setiap yang merasakan kematian pasti akan merasakan kesakitan. Orang yang akan meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, dia akan merasai kesakitan. Kesakitan apa, tuan-tuan? Kesakitan sakaratul maut. Ketika mana dia nak hampir meninggal dunia itu, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Ketika itulah kita semua akan merasai kesakitan. Tak terlepas pun, tuan-tuan. Buktinya apa? Buktinya semasa baginda Nabi SAW hampir wafat, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa baginda Nabi. Di saat ini malaikat Israel cabut ini, tuan-tuan, Nabi kata apa? Ala inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian ini pasti akan ada kesakitan. Nabi pun rasa sakit ketika mana malaikat Israel cabut nyawa baginda. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang diangkat menjadi kekasih Allah, apabila sampai malaikat Israel cabut nyawa Nabi ini dengan yang paling ringan, tuan-tuan. Malaikat Israel cabut nyawa Nabi dengan cara yang paling ringan. Itu pun Nabi kata sakit. Ini kan pula kita manusia biasa yang banyak buat dosa, tuan-tuan. Bayangkan macam mana nanti malaikat Israel datang cabut nyawa kita. Nabi yang seorang rasul, malaikat tarik dengan perlahan pun sakit. Ini kan pula kalau kita manusia, malaikat rentak nyawa kita ni, tuan-tuan, bagaimana kesakitan yang akan kita rasa. Sebab itu, tuan-tuan boleh rujuk kepada hadis yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika mana saat Nabi meninggal, Nabi wafat. Diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah dalam hadis. Ada hadisnya menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah ketika mana hampir saat sakaratul maut. Nabi kata, sakit rupanya kematian ini. Maka Sayyidatina Aisyah kata apa dia, tuan-tuan? Kalau ada di antara umat Nabi yang bila mana hampir saat kematian, iaitu sakaratul maut itu, apabila ada di antara umat Nabi yang kalau malaikat Israel itu cabut nyawa mereka tak rasa sakit, Sayyidatina Aisyah kata dia tak cemburu. Dia tak jealous pun. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW ketika mana saat kematian itu merasakan kesakitan. Sebab itu, tuan-tuan, ada doa yang Nabi ajar untuk kita mohon kepada Allah
supaya diringankan kesakitan ketika mana kita hampir saat sakaratul maut. Apa dia doa tuan-tuan? Doa ni pun tuan-tuan selalu baca. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah keringanan ataupun mudahkanlah kepada kami ketika mana saat sakaratul maut. Doa tuan-tuan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa ni banyak-banyak. Doa hari-hari. Mudah-mudahan saat kita sakaratul maut ini nanti tuan-tuan, kita akan merasai kesakitan, tetapi kesakitan yang bukan terlalu sakit. Hanya ada satu puasa sahaja yang dapat meringankan sakit saat sakaratul maut. Bukannya malaikat Jibril, bukannya Israel, bukannya kita mohon kepada Nabi, tetapi puasa yang boleh meringankan kesakitan ketika mana sakaratul maut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena doa kepada Allah. Kemudian apabila manusia dicabut nyawanya, apabila kita telah melalui saat sakaratul maut, kita telah pun dah tak ada dah nyawa kita ni. Kita akan diusung ke tanah perkuburan. Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam rumah yang baru. Bukan rumah banglo. Rumah tu kata dalam cerita Piramli kan, taklah berapa dalam sangat. 4 kaki, 7 kaki dalam. Kata siapa? Kata Sudin. Marah si Aziz tu. Itu kubur dia kata. Tempat kau nak mampus dia cakap. Itulah rumah yang kita akan pergi apabila nyawa kita ini dicabut oleh malaikat Israel. Dihantar, orang kampung hantar pergi tanah perkuburan, saudara mara, anak beranak, adik-beradik dan sebagainya, semuanya hantar ke perkuburan. Semua lihat, semua tengok. Selepas itu kita ditimbuskan. Maka tak ada siapa lagi yang kat situ. Selepas imam baca talqin, selepas saudara mara, adik-beradik kita ni siramkan air dekat kita punya kubur kita ni, maka semua orang akan balik. Maka tinggallah kita di situ seorang diri. Maka apa yang tinggal kat kita kat situ tuan-tuan, hanyalah kita berada di ruang kubur itu. Di dalam kubur itu, pada ketika itu tuan-tuan, dah tak ada lagi amal ibadah yang kita boleh buat. Solat, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya, apabila kita masuk saja ke dalam kubur, maka ibadah-ibadah yang kita biasa buat di dunia ini tidak lagi kita boleh melakukannya di alam barzakh. Di alam barzakh bukan waktu untuk kita solat. Di alam barzakh bukan waktu untuk kita sedekah. Di alam barzakh adalah waktu untuk menentukan amalan-amalan yang kesemua ini kita buat di dunia. Di alam barzakh nanti ini kita akan dapat dia punya ganjaran dia. Kalau kita banyak buat amal ibadah kepada Allah, kita banyak sedekah jariah, kita banyak melakukan puasa-puasa sunat. Ini bulan Syaban ni tuan-tuan, perbanyakkan puasa. Jangan nanti tiba saja bulan Ramadan, nak puasa tu nanti baru nak puasa. Satu Ramadan tu baru nak puasa, nanti perut kita terperanjat tuan-tuan. Sebab itu bulan Syaban ni kita dah mula berpuasa sunat, supaya kita melatih diri kita, melatih tubuh badan kita ini untuk berpuasa. Ni tak. Nanti satu Ramadan tu lah baru nak puasa. Bila puasa satu Ramadan tu nantilah macam-macam. Perut tak tahan lah, gastrik lah, perut masuk angin lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak lakukan sebelum itu. Bulan Syaban ni kita boleh berpuasa,
kita puasalah Isnin Khamis. Kita berpuasa. Jadi apabila kita berpuasa sampai saja bulan Ramadan, insya-Allah kita dah biasa. Dah biasa puasa. Aku dah puasa sebelum ni. Datang bulan Ramadan, insya-Allah tak jadi masalah. Ni nanti bulan puasa lah, macam-macam penyakit yang sebelum ini tak ada, semuanya akan timbul semasa bulan Ramadan. Semata-mata tak nak berpuasa. Jadi puasa tuan-tuan. InsyaAllah. Ini pun kuliah kita ni pun bulan ni lah, bulan last lah. Untuk bulan ni. Nanti bulan puasa tak ada lagi dah kuliah. Nak tarawih dan sebagainya. Jadi bulan ini insyaAllah bulan yang akhir kita kuliah. Kemudian nanti kita akan sambung semula selepas daripada hari raya. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi dah masuk kata dulu. Jadi apa dia soalan yang akan ditanyakan kepada orang-orang yang berada di alam barzakh itu nanti tuan-tuan? Tuan Imam ketika mana baca talqin pun kalau kita dengar, kita dah boleh tahu apa soalan-soalannya. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Apa pegangan kamu? Kiblatmu? Semua kita dah tahu dah. Alah Ustaz, tiap-tiap kali ada kematian saya dengar dah imam baca, saya dah hafal dah. Memang kita dah hafal di dunia tuan-tuan, tapi di alam barzakh nanti, di alam kubur nanti ni, ada di antara kita ini yang takkan boleh jawab. Yakin dan percaya. Jadi perbanyakkan amalan-amalan kita. Orang yang banyak amalannya di dunia, mereka akan merasai kenikmatannya di alam kubur. Manakala orang yang banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa-dosa ketika mana hidup di dunia, di kubur ini adalah tempat yang azab bagi dia. Ada yang masuk dalam kubur terus disiksa. Ada yang masuk dalam kubur ni tuan-tuan menjadi satu tempat yang untuk dia berehat, untuk dia duduk relax, tunggu sehingga hari akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong dalam golongan yang kubur ini menjadi tempat istirahat kita sampailah ke hari akhirat. Soalan kubur ni tuan-tuan, sama ada kita ni orang Islam, kita ni orang bukan Islam, orang kafir, semuanya akan masuk ke dalam kubur. Semuanya akan disoal. Kalau orang kafir tu tuan-tuan dah terang-terangan lah, mereka takkan boleh jawab soalan yang mungkar dan nakir. Yang kita risaukan adalah kita sendiri umat Nabi, umat Islam. Kalau kita tak boleh menjawab soalan yang diberikan oleh mungkar dan nakir ini tuan-tuan, bagaimana keadaan kita di alam kubur nanti? Kita boleh bayangkan, kita boleh fikirkan. Kita pilihan ini semasa kita hidup kat dunia ini, inilah pilihan kita. Sama ada kita nak jadikan kubur kita ini daripada taman-taman syurga, ataupun kubur kita ini daripada lubang api neraka. Kita pilihlah tuan-tuan. Pilih dan kita berusahalah ke arah itu. Jadikan kubur kita ini tempat istirahat yang sangat nikmat. Dalam kubur dah tak ada lagi puasa, dah tak ada lagi solat dan sebagainya tuan-tuan. Di dunia ini sementara Allah masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan yang baik. Tuan-tuan yang datang pada malam ini semuanya sihat. Semuanya Allah berikan kesihatan yang baik. Dan tuan-tuan juga ada waktu yang lapang. Kalau tak ada waktu, takkan boleh duduk dalam kuliah ilmu. Maghrib sampai isyak je tuan-tuan. Kalau Allah tak berikan nikmat kelapangan, mungkin ada ujian yang Allah berikan ketika mana waktu maghrib sampai isyak tu ada je lah halnya. Ada urusan, nak pergi situ, nak pergi sini.
ada hal kecemasan dan sebagainya, sebab Allah tak berikan dia nikmat masa yang lapang. Jadi tuan-tuan, pada malam ini Allah berikan kita nikmat masa yang lapang, kita pergunakanlah sebaiknya. Beramallah 5 perkara sebelum sampai 5 perkara itu kan. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, waktu lapang sebelum waktu sibuk. Jadi kita pergunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini supaya di alam barzakh ini nanti kita akan ditempatkan daripada taman-taman syurga. Janganlah kita ditempatkan daripada lubang api neraka. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya kongsikan pada malam ini, saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja. Sebab kalau panjang-panjang ni nanti, bukannya dia dapat semua. Mungkin dapat sedikit tentang peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui ketika mana di alam barzakh. Dan ada alam yang kita akan pergi selepas ini, iaitu alam akhirat. Selepas alam barzakh ini nanti, kita akan menuju ke alam akhirat, dan di situ juga ada peristiwa-peristiwa yang kita akan lalui. Jadi dah masuk waktu isyak dah tuan-tuan. Mudah-mudahan cukuplah sampai sini sahaja. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.